Perkadaran. Boleh dengar ya? Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Jadi kita sambung kita punya kelas hari ini pada muka surat 11 ya, muka surat 11. Okay, pada kelas yang lepas kita dah bincang latihan di muka surat 1.1b. Ya. Satu C kita dah buat ke? Macam dah buat. Ya, satu C dah. Okey, kita pergi ke surat 17. Ya, surat 17. Ubahan langsung. Ubahan songsang. Ini muka surat 17. Okey, saya akan sharekan skrin ya. Okey, surat 17 ya. Okey, hari ini kita akan bincangkan topik subtopik lah ya. Subtopik ubahan songsang.
Okey, jadi apa itu ubahan songsang? Okey. Jadi ubahan songsang ni adalah perubahan kalau kita tengok kat sini. Sini ya. Kalau kita tengok contoh dalam buku teks ni lah. Okay. Okey, hubungan antara jisim dan juga pemain. Okey, jisim pemain ni kita wakilkan sebagai W. Okey, yang pakai apa? Gambar yang pakai apa, individu yang pakai baju warna kuning ni, W. Okey, dengan jarak antara pemain dan fulcrum ni apa? Ya, fulcrum ni yang tengah-tengah ni lah. Okey, antara papan jongkit tu ada yang tengah-tengah tu kita panggil fulcrum. Okey. Dikatakan berubah secara songsang apabila W bertambah dan D berkurang. Okey. Jadi hasil daripada mobilisasi minda 5, okey, kalau kita tengok kat sini. Okey, bilangan pintu yang dibuka. Okey, ini kita dah bincang sebelum ni ya, kita bincang sikit. Ini berkaitan tentang apa dia? Dewan kan, tak keluar dewan dengan bilangan masa yang diambil oleh pelajar berkenaan. Okey. Kalau 2 pintu dewan dibuka, maksudnya pelajar mengambil masa 24 minit ya. Pelajar tu ramailah. Keluar dewan tu semua mengambil masa 24 minit. Okey, semakin banyak pintu dibuka, okey, maksudnya semakin sedikit masa yang digunakan untuk keluar daripada dewan. Okey, sebab kat sini kita tengok yang hujung ni, okey, bilangan pintu dibuka 6, okey, dan 8. Masa yang diambil untuk keluar daripada dewan adalah 8 minit. Okey, jadi kat sini kita boleh kata okey, perubahan yang berlaku pada bilangan pintu dibuka menghasilkan implikasi yang bertentangan dengan masa yang diambil oleh murid untuk keluar dewan. Okey. Jadi maksudnya kat sini, dua kuantiti yang kita lihat kat sini, contohnya X ni semakin apa? X ni semakin meningkat. Betul? Daripada 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ya. Kemudian okey, dia semakin meningkat, tetapi bilangan masa yang diambil untuk keluar dewan tu semakin menurun. Okey. Jadi ini yang kita kata berubah secara langsung, ya. Okey, hubungan ini dinamakan ubahan songsang. Okey, secara umumnya dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila, okey, tengok kat sini dia kata, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. So, hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Ini kata Y berubah secara songsang dengan X. Maksudnya satu nilai itu bertambah mengakibatkan satu lagi nilai itu menurun ataupun berkurang. Ya. Okay, kalau kita tengok contoh sini, contoh 15. Okey, Ciami mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Chiaming dengan laju puratanya. Okey. Jadi ni ada dua kita kata kuantiti yang kita nak lihat perubahan dia. Okey, yang pertama sekali adalah masa. Ini masa dalam apa kita kata kat sini, masa dalam T. Okey, kemudian kuantiti yang satu lagi kita nak tengok perubahan adalah laju purata dengan iaitu V. Jadi kalau kita tengok ni masa dia mula-mula adalah 4 jam, 5, 6, 7 sampai 8. Jadi kita tengok sini masa adalah meningkat. Tapi laju purata kalau kita tengok kat sini, okey, laju purata semakin berkurang. Okey, daripada 10.5 sampai 8.407, 6 dan naik sekali jatuh kepada
5.25. Ya. Jadi nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Okey, maksudnya apa? Kalau laju purata bertambah 2 kali ganda, ya. Jadi masa laju dia macam mana? Bila kita kata masa bertambah 2 kali ganda, katakan 8 ni jadi berapa? Dia jadi 16. Okay, dia jadi 16. Maksudnya kat sini laju purata akan jadi apa? Berkurang 2 kali ganda juga. Dia turun juga. Ya. Jadi yang B, kalau katakan masa yang diambil berkurang 1.5 kali ganda. Apa jadi? Kalau masa berkurang, maksudnya dia punya laju purata akan apa? Laju purata akan meningkat. Ya, laju purata akan meningkat. Jadi nampaklah kat sini ya, kita punya perubahan tu suatu kuantiti meningkat dan satu lagi berkurang. Ya. Okey. Kemudian kita tengok latihan kendiri 1.2a. Kita bincang je lah. Okay, jadual di sebelah menunjukkan hubungan antara bilangan pekerja dengan bilangan hari yang diperlukan untuk memasang jubin di sebuah rumah. Okay, nyatakan perubahan pada bilangan hari jika bilangan pekerja didarabkan dengan 2. Okey. Apa jadi? Sekarang ni kita nak kata, nak cari apa? Nyatakan perubahan pada bilangan nyatakan perubahan pada bilangan hari jika bilangan pekerja didarabkan dengan 2. Jadi apa jadi? Kalau bilangan kerja didarabkan dengan 2, maksudnya kat sini bilangan hari ni akan apa? Meningkat ke akan berkurang? Ya, kalau kita tengok jadual ni, okey, kalau 2 orang pekerja, masa tu siapkan apa jubin tu 12 hari. Kalau 4 orang pekerja jadi 6. Kan? Kalau 6 jadi 4. Kalau 8 jadi 3. Jadi maksudnya kat sini kalau kita kata bilangan pekerja, okey, kita darab dengan 2, contohnya jadi 4. Okey. Jadi apa dia kat sini kita kata? Bilangan hari akan berkurang separuh, betul tak? Nampak ni. 12 ke 6 jadi berapa? Bahagi 2 kan? Okay, 12 bahagi 2 dapat 6, betul? Jadi separuh lah ni. Jadi kita boleh kata bilangan hari adalah berkurang separuh. Okay. Kalau kita kata nyatakan perubahan pada bilangan hari, bilangan pekerja berkurang separuh. Kalau berkurang separuh macam mana? Bilangan hari pula, lawan lah. Kalau tadi hari bilangan apa? Bilangan pekerja didarab dengan 2 kali ganda. Okey, jadi dia punya apa? Dia punya bilangan hari menurun separuh. Jadi kalau dia kata bilangan pekerja berkurang separuh, maksudnya apa? Contohnya daripada 4 pekerja jadi separuh 2 lah kan. Jadi maksudnya bilangan hari pula akan bertambah sekali ganda. Sekali. Ya, 6 kalau tambah sekali ganda lagi jadi 12. Okey. Kemudian nombor 2 lebih kurang macam itulah ya. Jadi itu dia punya gambaran kasar macam mana kita nak menunjukkan hubungan atau perubahan dua kuantiti itu yang berubah secara songsang. Maksudnya apa dia? Satu kuantiti meningkat, satu kuantiti lagi menurun. Menurun pada kadar yang sama. Menurun pada kadar yang sama. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini muka surat 19. Okey, nampak dia punya graf tu. Hasil daripada manipulasi minta 6 di bawah satu ubahan songsang. Ini kalau ubahan songsang, okey, y berubah secara songsang dengan x, boleh macam inilah punya hubungan dia. Kan? Bila kita plot y dengan x, ini yx,
Okay, Y melawan X, dia akan dapat graf macam ni. Lengkung. Maksudnya nilai Y lah kan. Bila nilai Y tinggi, nilai X dia rendah. Kat ujung ni kita tengok nilai X dia rendah. Okay, sorry, nilai X dia tinggi lah. Ni ujung ni tinggi lah. Besar kan. Tapi nilai Y dia bawah je. Rendah. Okay. Tapi kalau kita plotkan Y 1 per X, ni hubungan songsang ni, kita akan dapat 1 garis lurus. Itu dia punya beza dia. Ya. Okey. Pergi ke seterusnya. Soalan 30. Okey, muka surat. Muka surat 20. Ya. Ini dia punya rumusan dia. Okey. Bagi satu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X boleh ditulis. Okey, ini hubungan, ya, punya hubungan ubahan dia. Okey, ni Y, dia tanda ni lah. Kita panggil simbol hubungan ni, epsilon 1 per X. Okey, tapi kita tak baca Y berubah 1 per X. Kita baca apa? Y berubah secara songsang. Jadi 1 per X. Okey, ini adalah bentuk hubungan. Kemudian kalau kita nak bentuk persamaan, Y sama dengan K per X. K ni apa dia? K ni adalah kita panggil, ini kita bincang dulu, dia adalah pemalar ubahan. Ya, adalah pemalar ubahan. Okay, dengan keadaan K ialah pemalar. Okay, jadi graf Y melawan X ialah hyperbola. Yang ni kita bincang lah, ini bentuk hyperbola. Tapi apabila graf Y melawan 1 per X ialah graf garis lurus, yang mana X tak boleh sama dengan kosong. Mesti ada nilai lah, tak boleh kosong. Okay. Itu dia punya bentuk umum dia. Ini konsep ni lah yang paling penting sekali ni kita faham. Ya. Faham yang ni lah. Okay. Jadi yang ini pula apa dia? Okay. Yang ini kalau tadi kita bincang, okay. Okay, kalau tadi kita bincang Y berubah secara songsang kan dengan X, boleh macam tu kan? Okay, jadi X ni adalah kalau kita kata ini X ni adalah kuasa 1 lah kat bawah ni. Okay. Tapi sebenarnya X ni, ya, kita boleh juga tukar kuasa dia tu kepada kuasa 2, kuasa 3, kuasa 1/2 dan kuasa 1/3. Ya, jadi kena fahamlah. Ya. So ikut soalan, kadang-kadang soalan dia kata X ni adalah kuasa 2, kemudian kuasa 3, kemudian punca kuasa 2, okey, dan punca kuasa 3. Okey, 1/2 ni adalah punca kuasa 2, 1/3 adalah punca kuasa 3. Okey, kalau dalam bentuk malam macam nilah kan, K ada kat atas. Okey, jadi dia punya N ni, kuasa bagi N ni, ya. Dia boleh jadi 1, 2, 3 atau 1/2 dan 1/3. Okey, tengok contoh 16. Okay, diberi masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja X. Okay, jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dengan T. Okay, dengan mengira nilai XT dan juga X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dengan menggunakan simbol. Ini simbol ubahan. Okay. Okay. Jadi soalan yang pertama tu kita tengok, kalau kita darabkan, okay, kenapa perlu darab? Mesti ada yang tanya kenapa darab. Kalau dulu kita ingat masa kita bincang hubungan apa secara langsung, okay, kita nak cari kita punya pemalar ubahan K kita adalah okay, X darab Y atau Y darab X kan. Sebab apa?
Kalau kita punya persamaan y sama dengan kx, nak undo. Okey. Kalau dulu y sama dengan kx, kan? Ni untuk apa dia? Hubungan langsung. Ya. Jadi kalau kita nak cari dia punya formula ubahan, kita bahagikan ya. Jadi k adalah y bahagi x. Okey. Tapi kalau kita punya hubungan kita macam ni, hubungan songsang, so dia kata t berubah secara songsang dengan x. Sebab tu kita nak dapatkan nilai k kita atas ni. Kan kita punya formula ubahan adalah dekat atas k. Jadi nak cari k dia adalah darab. Ya, kita nak silang macam tu. Ya, sebab tu x kena darab dengan t. Ya, nak cari k, x kena darab dengan t. Okey, jadi kita tengok kat sini. Nampak tak? Bila kita darabkan x darab t, dapat 360. Ya. Kemudian ini pun yang kedua ni, kan? Dapat 360 juga, ni pun sama 360, ni pun sama 360, ni pun sama 360. Jadi nampak nilai ni sama kan? Jadi bila nilai ni sama, maksudnya dia punya formula ubahan dia adalah 360 dan ini adalah bukti yang menunjukkan bahawa t adalah berubah secara songsang dengan x. Ya, t berubah secara songsang dengan x. Sebab apa? Kita dapat dia punya formula ubahan dia nilai sama, 360. Okey, kalau dengan x kuasa 2 pula macam mana? Okey, tadi x saja, x kuasa 1. Kalau x kuasa 2 kita tengok nilai dia. Okey. Ni 720 1080 4440, nampak? Tak sama betul? Okey. Jadi kalau tak sama kita boleh kata apa? Nilai x ialah formula. Manakala nilai xi dia bukan dapat formula kan, nilai dia berubah-ubah. Jadi ini bukan formula. Jadi kita boleh kata maka t berubah secara songsang dengan x. T saja, t dengan x. Bukan dengan kita kata x kuasa 2. Okey, itu yang pertama. Okay, contoh 17. Okey, contoh 17. Tengok dua kuantiti x dan y berubah mengikut jadual di sebelah menggunakan skala yang sesuai. Okey, lukis graf y melawan 1/x dan tunjukkan bahawa y berubah secara songsang dengan x. Okey, yang ni adalah menggunakan kaedah graf lah. Okey, jadi kita nak menunjukkan hubungan songsang melalui kaedah tu, kita kata pengiraan lah. Pengiraan tu kita bahagikan nilai x tadi dengan kita darabkan. Tadi kita darabkan nilai x dengan t. Ya, kita dapat nilai formula ubahan yang tetap. Okey, yang kedua adalah kita plotkan titik ni, nilai y dengan 1/x ni. Okey. Bila kita plotkan, nampak kat sini ni graf dia. Okey. Bila 1/x ni, nilai dia 0.5. 0.5 kat sinilah, ke tengah ya. Ni 0.5. Okey, nilai dia adalah 8. Kat sini ya. 0.5 8. Kalau 0.25 ya, 0.25 sini tak sampai dengan 3 lagi, 0.25. Okey, nilai dia adalah 4. Dan seterusnya lah, ni nilai untuk 0.2 nilainya adalah 3.2 dan 0.1 nilainya adalah 1/6. Okey. Jadi bila kita sambungkan titik-titik yang kita plot tadi, yang 4 titik ni, kita dapat satu garis lurus yang melalui asalan. Jadi bila kita dah dapat graf yang macam ni, satu garis lurus yang melalui asalan, jadi kesimpulannya apa? Okey. Kedua-dua nilai ni kita kata berubah secara songsang. Y berubah secara songsang dengan x. Itu maksudnya. Kalau kita nak lukis atau tulis dia punya hubungan dia macam inilah. Y berubah secara songsang dengan x.
Y berubah secara sengsara dengan X. Okey. Seterusnya kita tengok contoh 18. Okey, diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. So, ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. Okey. Jadi pertama sekali kita buat apa? Kita tulis dia punya hubungan dia dulu. Ya. Ini dia punya ubahan. Hubungan ubahan dia. Ya, dia punya ubahan. Jadi Y berubah secara songsang dengan X. Kemudian yang kedua ni apa dia? Ini adalah dalam bentuk persamaan. Okey, tuliskan hubungan dalam bentuk persamaan. Jadi kita tahu K kita ni, K itu apa? K adalah permalak ubahan. Ya. K letaknya di atas X kat sini. Jadi Y sama dengan K per X. Okey. Kemudian ni untuk soalan A ya, untuk soalan A. Kemudian kita gantikanlah. Okey. 3 ni adalah nilai Y kan. Dia dah bagi kat sini. 3 adalah untuk nilai Y. Kita ganti dengan 3. Kemudian nilai X adalah 0.25. Ini nilai X. Ya, ini nilai X. 0.25. So bila kita ganti, kita dapat K kita adalah 0.75. So bila dapat 0.75, okay, gantikan nilai 0.75 ke dalam persamaan kita. Ni dapat dulu ni. Okey, persamaan. Okey, soalan A. Okay, soalan B. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi kita tulis Y berubah secara songsang, dia punya hubungan ubahan dia. Ya, punca kuasa 2X. So ini adalah punca kuasa 2X. Ya, so kita tulis 1 per punca kuasa 2X. Okey, K kita sama juga K dekat atas. Macam contoh soalan A tadi. Kemudian kita gantikanlah. Okey, dekat sini dia kata 3 sama juga dan kita punya X kita ambil yang samalah 0.25. So kita gunakan kalkulator kira. Kali ni kita dapat kita punya K adalah 1.5. So bila kita dapat nilai 1.5, kemudian kita gantikan ke dalam persamaan ni. Okey, inilah datang ni persamaan tu. So kita gantikan nilai K sahaja iaitu 1.5. Ya, itu cara kita nak mewujudkan persamaan ataupun dalam tiga kata lain ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi kena fahamlah kalau dia kata macam ni, dia ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, ini adalah dia minta kita tulis persamaan. Ya. Okey, so untuk latihan hari ni, okey, soalan di muka surat 24 surat 24. Okey, soalan di muka surat 24. Okey, nombor dia daripada 23. Okey, tak payah buatlah, ya. Buat yang ini saja. Ya. Soalan ni tak payah lukis. Okey, soalan nombor 3. Ya, nombor 3. Kemudian nombor 4 buat 2 soalan A dengan C. Okey, kemudian soalan nombor 5. Okey. Kemudian soalan nombor 5. So 3, 4, 5. Okey. So 3 ni buat semualah A, B, C. Nombor 4 A dengan C, nombor 5
Okey, nombor 5 A dengan B. Okey, jadi kelas akan datang. Okey, cikgu akan tunjukkan cara menjawabnya. Jadi cuba dululah cuba dulu soalan ni dalam buku latihan. Okey, nanti kelas akan datang kita akan bincang. Cikgu akan tunjukkan cara menjawabnya. Okey. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. So jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.